Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengurusi yang saya hormati, keseluruhan barisan kepimpinan surau, tuan-tuan pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala melihat kepada sifat dan tanda-tanda keimanan kita ni pada banyak sudut, bukan pada satu sudut sahaja. Banyak benda yang menjadi syarat untuk kesempurnaan iman. Dia bukan letak pada pakaian semata-mata, bukan letak kepada sabar semata-mata. Kadang-kadang kita ni nak letakkan tanda Islam seseorang, tanda orang tu iman dia bagus. Kadang-kadang kita letak nilaian pada zahir pakaian kita. Ya, kita tengok tok imam kita pakai jubah hitam, tok ustaz kita pakai jubah kemah, pengurusi surau pun Allah rambut macam aduka ni, entah macam taruna aduka semerah padi ni. Kita kata baguslah, kuat iman tu. Mai tengok penceramah pula songkok hitam, baju belang-belang jalur ni kurang iman ni. Kita menilai seseorang begitu. Tengok hamba Allah pakai baju kemeja, pakai seluar, kita tengok semacam macam ni. Tengok pakai jubah, pakai serban besar, ada ridak pula atas bahu, besar iman dia pula. Kadang-kadang manusia suka menilai daripada sudut pakaian. Makcik ni tudung 3 segi, bawal pula tu. Yang kita pula tudung labuhnya sampai ke punggung, punya labuhnya, ini mesti iman tinggi ni. Dia bukan letak pada pakaian semata-mata. Okay, bukan letak di situ. Ada penilaian tentang Islam dan iman seseorang, dia letak. Macam kita di Malaysia ni, dia letak dengan parti. Parti apa yang kau join? Oh, parti ni parti yang ni syurga ni. Manusia suka meletakkan macam itu. Dia letak macam itu. Kalau tak ada parti tapawai, lagi yang di neraka ni. Sampai tahap macam itu letaknya. Itu kalau di Malaysia. Kemudian dia letakkan di Malaysia ni, dia tengok pula tahap keimanan seseorang tu, belajar di mana, sekolah di mana, doktor ada ke tidak, PhD ada ke tidak, ijazah berapa. Dia letak begitu pula. Kalau rendah SRP ya, henti lah. Setakat PMA tak payah, kata dia. Ini nilaian manusia. Tetapi nilaian yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita, salah satu sebagai tanda-tanda kesempurnaan iman, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu menyayangi saudara kamu seperti mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Rupa-rupanya syarat kesempurnaan iman ialah berkasih sayang, mahabbah, sesuai dengan nama surau tuan-tuan ni. Berkasih sayang itu syarat iman. Kalau saya ni sebagai penceramah, saya benci pada tuan-tuan menyampah, meluat, pisang. Pisang tu apa? Ustaz pun tak tahu. Lu fikirlah sendiri. Aku pisang lah tengok dia. Maknanya belum lagi kita ini mencapai tahap iman yang sempurna. Jangan kita membalut pakaian kita dan kita merasakan bahawa pakaian ikut aku ini lambang keimanan, tapi dalam hati penuh dengan kebencian. Tengok orang itu benci, tengok orang ni tak suka, tengok orang tu menyampah.
Tengok orang duduk atas kerusi, apa hai duduk atas kerusi ni? Datang surau, tengok Pak Haji duduk atas kerusi, kita apa hai orang tu duduk atas kerusi ni? Marah pula. Orang dah sedia kerusi, sofa elok-elok, wheelchair elok-elok, gatal tukar kerusi plastik. Apa penceramah ni? Astagfirullahalazim. Sifat kebencian tu. Tuan-tuan, kerusi ni bagus, tak ada siapa kata tak cantik, tak elok, tak ada siapa kata tak elok, sedap, tapi dia tegak lagu tu. Ini kerusi untuk pengantin, tegak boleh tuan. Kerusi untuk ceramah tak sesuai tuan. Nah, saya bukan kata dengan tuan-tuan je sesuatu tukar kerusi lain. Saya ceramah di mahkamah, dia orang bagi kerusi hakim, lagi dahsyat tuan-tuan, tegak manjang tuan. Saya kata tuan, tukar, saya bukan hakim, tak layak kata dia. Turun bawah sikit. Tuan-tuan yang saya hormati, jom nombor satu kita letakkan, tambahkan tahap keimanan kita ni. Syawal pun dah penghujung dah. Penghujung dah. Ada pula yang kata, ya Allah, udah nak habis bulan Syawal, tak sempat puasa 6. Astagfirullahalazim. Pelah otak hang. Yang sebulan hari tu hang buat apa? Bila dah sampai hujung-hujung, pandai pula cakap, ya Allah, dah habis Syawal, ya Allah, tak sempat puasa 6. Ya, hari tu buat apa? Raya kedua buat apa? Raya ketiga, raya keempat, raya kelima, sampailah raya 27, hang buat apa? Tak buat apa? Open house. Habis tu bila dah habis Syawal, ya Allah, buat buka, ya Allah. Serupalah bila kita dengar orang meninggal. Ni Pak Mat Tempe dah meninggal, ya Allah, cadanya petang ini nak tengok dia, ya Allah, tak sempat juga. Padahal dia dah lumpuh 6 tahun tuan-tuan. Apa pasal 6 tahun kau tak ziarah dia? Bila hari ni mati, ya Allah, innalillahi, ya Allah, tak sempat jumpa dia, ya Allah. Cuba belum mati hari ni, agak-agak ziarah tak? Tak lah, belum mati. Ini perangai kita yang kita kena ubah tuan-tuan. Sebab itu perasaan kasih sayang ni bukan setakat kita menzahirkan aku suka pada engkau, aku sayang kepada engkau. Bukan hanya dengan cakap. Perkataan mahabbah itu dizahirkan dengan perbuatan, dizahirkan dengan kata-kata, dizahirkan dengan niat, dizahirkan dengan perasaan, barulah dikatakan sebagai mahabbah. Mahabbah bukan setakat maknanya ialah berkasih sayang. Mahabbah maknanya tanggungjawab. Mahabbah maknanya juga adalah melaksanakan amanah. Mahabbah juga membawa maksud suatu perasaan yang tak nak orang lain susah. Kalau kita tak mau susah, kita juga tak nak tengok orang lain susah, maka itu dipanggil sebagai mahabbah. Kalau kita tengok orang sedih, kita pun ada perasaan sedih, itu nama dia mahabbah. Kalau kita benci pada sesuatu benda, aku tak suka dengan benda ni, kalau boleh benda yang aku benci ni pun tak menimpa orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka itu dipanggil mahabbah. Kalau kita suka orang lain susah, suka orang lain menderita, suka orang lain payah, maka itu belum ada lagi perasaan mahabbah pada kita. Cukuplah kita ni hilang perasaan mahabbah bila kita sebut padan muka. Dia semalam jatuh motor tau. Di mana? Simpang tu. Oh ya ke? Elok lah kata dia. Bawa motor tak ingat dunia. Maka tuan-tuan cakap elok lah. Itu hilang perasaan kasih sayang, belum sempurna beriman. Di mana innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Di mana dia sekarang? Ada di hospital. Boleh ke kita ziarah dia? Rasanya boleh kot. Perasaan tu kena ada. Bila tengok orang naik motor laju, wow, mampuilah kamu. Belum mahabbah. Walaupun dia baru selesai sembahyang Isyak, disuruh mahabbah. Bayang tuan-tuan. Tuan-tuan keluar pada surau, satu hamba Allah hilang motor. Kenapa tu Haji? Motor saya rasanya dah kena curi. Berkunci ke? Kunci, tengkok, steering, semua kunci. Allahu Akbar. Macam mana Haji? Atau Haji nak balik macam mana? Saya boleh bawa kalau nak report polis. Ada perasaan tu. Ini tidak. Kenapa tu Haji? Motor saya rasanya dah hilang, kena cari tak jumpa. Tu Haji ada bayar zakat tak? Apa kena zakat dengan motor hilang?
Selalunya kalau kita tak bayar zakat, Tuhan akan ambil lain. Dia akan ambil, hilang motor ke, hilang kereta ke, ini mesti tak bayar zakat ni. Astaghfirullahalazim. Bukannya ada perasaan simpati ke, bersedih ke, niat nak tolong ke. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, nombor satu pelajaran kita malam ni ialah, jom kita tambahkan, kita eratkan kasih sayang. Dua, wasilul arham. Apa dia mahabbah? Menyambung silaturrahim. Wasilul arham. Saya ni dengan tuan pengurusi ni tak ada gaduh-gaduh. Pertama kali jumpa dia tuan-tuan, tengok rambut dia pun seronok dah. Wow, ini aduka taruna ni. Saya pula Saleh Kamel tu, saya tak ada gaduh dengan dia. Tadi saya duduk dalam kereta, ada sahabat saya buka pintu kereta saya. Mana dia ke dia? Khairi mana Khairi? Khairi Hashim mana? Sudah hilang. Papa buka pintu balik. Mana dia pula tuan ni? Mana dia Khairi? Angkat tangan. Khairi Hashim. Saya mandi sungai. Mandi tuan-tuan, lemah. Itulah. Alhamdulillah lah Allah hantar dia menyelamatkan saya. Kalau tidak malam ni tak ada ceramah kita tuan-tuan. Itu hero tu. Boleh dapat anugerah hang tuah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dengan Khairi ni tak pernah bergaduh. Tak pernah bergaduh. Maka kalau hari ni saya jumpa dengan Khairi, saya bersalam dengan dia, itu dipanggil mengeratkan silaturrahim. Saya tak pernah tekak dengan pengurusi surau. Kalau hari ni saya bersalam dengan dia, saya dipanggil mengeratkan silaturrahim. Yang disebut dalam hadis wasilul arham, sambung silaturahim. Beza tu antara mengeratkan dan menyambung, berbeza. Apa makna mengerat? Mengerat tak pernah gaduh, tak pernah tekak, tak pernah masa muka, tak pernah. Baik je. Itu mengeratkan silaturahim. Dengan jalan apa? Assalamualaikum, memberi salam. Dengan jalan apa? Ziarah dia. Dengan jalan apa? Bagi hadiah kepada dia, menggembirakan dia, bersalam dengan dia, jemput dia makan, buat kenduri, pergi rumah dia. Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Yang disebut berkali-kali dalam hadis ialah menyambung silaturahim. Apa makna menyambung? Tuan-tuan ambil tali, tuan-tuan potong. Tali itu putus. Menyambung, ambil balik tali, pusing balik, sambung balik. Itu nama dia menyambung. Sekarang saya tak heran tuan-tuan buat majlis hari raya peringkat surau dan ramai datang. Sebab apa ramai datang? Sebab kita tak gaduh. Kita tak bergaduh. Berpakat je jawatankuasa surau, semua pakai baju Melayu. Datang ramai pula yang bawa nasi, yang bawa nasi biryani, yang bawa lemang, yang bawa ketupat, masing-masing bawa untuk diberi makan ramai-ramai. Itu saya tak heran. Sebab kita tak pernah masam muka dengan jawatankuasa. Kita tak pernah bergaduh dengan Tok Imam. Kita tak pernah bertekak dengan sama-sama jemaah. Sebab itu kita boleh datang. Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Masalah dia bulan Ramadan hari itu bertekak dengan Bilal. Kita tekak dengan dia. Bilal, tak payahlah selawat panjang-panjang bagai, saya nak kerja besok. Selawat pendek udahlah. Saya mengikut arahan pengurusi. Pengurusi suruh selawat panjang, saya buat panjang. Kau cakap banyak, kau jumpa dengan pengurusi. Bilal faham tak? Saya nak kerja Kelang, faham tak? Saya nak masuk pukul 10. Kalau kamu selawat panjang-panjang, habis pukul 11, bila masa aku nak kerja? Kalau kamu rasa kamu nak masuk kerja awal, tak payahlah sembahyang tarawih. Benda ni sunat je. Aku nak dapat pahala sunat, kata dia. Aku gaduh pula. Sejak daripada hari itu, tak datang dah sembahyang tarawih. Dia sembahyang di Kelang dengan bangla. Ya Allah, waktu sembahyang ni. Merajuk dia tak datang, bertekak dengan Bilal. Satu hari bila buat hari raya open house peringkat surau, isteri dia kata, abang pergilah ke surau tu. Sampai bila abang nak bawa muka, nak bawa diri, tak nak. Saya pun nak pergi pun segan. Kalau abang tak pergi, saya pun segan bang. Saya ni ketua marhaban peringkat surau.
Saya ni ketua bacaan Yasin Muslimat. Kalau abang tak datang, nanti tok pengurusi tanya, tok imam tanya, malu saya bang. Pergilah bang, buangkanlah ego abang tu. Jumpa dengan Biladdin, minta maaf. Abang jumpa dengan Imam Mahdi, minta maaf. Kebetulan surau tu nama imam dia Imam Mahdi. Maka tuan-tuan, pada hari sambut rumah terbuka surau, suami dia datang. Assalamualaikum Biladdin. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin ya. Itulah nama dia menyambung silaturahim. Jumpa pula dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi, apa khabar? Baik. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Berpeluk-peluk. Itulah nama dia menyambung silaturahim. Sekarang ni yang kita buat banyak mengeratkan atau menyambung silaturahim. Yang banyak kita buat sekarang. Pandai adik kita jawab. Mengeratkan silaturahim. Yang tu tuan-tuan memang semua orang boleh buat. Habis-habis salam, sallallahu ala Muhammad, salam, salam. Kenapa salam? Sebab kita tak ada kes dengan dia. Tengah-tengah sallallahu, tiba-tiba dia hulur tangan, belasah tuan-tuan, jatuh terlentang atas kapek. Yang susah kita buat ialah menyambung silaturahim. Yang disuruh ialah menyambung, mengeratkan. Memang kita tak ada masalah. Kalau awak ziarah dia, bagus. Kalau awak buat makan, bagus. Tetapi kalau awak bergaduh dengan dia, tak bercakap dengan dia, awak telah memutuskan mahabbah dengan dia. Bila putus persaudaraan, maka putuslah keberkatan. Kenapa keberkatan putus? Pertama, sebab tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu perkara yang tidak dibaca bismillah padanya, fahuwa aqta', maka dia terputus keberkatan. Tuan-tuan, malam ni bismillah. Ini makan tak ada bismillah, naik motor tak ada bismillah, pakai baju tak ada bismillah, main belasah je makan. Nah, orang bagi lemang telan, bagi ketupat telan, bismillah tak ada. Kadang-kadang kita nak duduk tak bismillah, nak tidur tak ada bismillah, keberkatan tu hilang. Yang tak payah baca bismillah, masuk dalam tandas. Jangan Kak Nak duk buat pula masuk tandas Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Kak Nak, yang tu tak diajar. Yang kedua, bila nak buat kerja-kerja kotor, nyapu sampah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kerja kotor tak payah bismillah. Tapi kerja yang baik-baik, nak dapat keberkatan, bismillah. Yang kedua, bagaimana nak dapat keberkatan? Apabila kita membuat sesuatu itu mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Nama dia ialah muttaba'ah. Apa dia adik? Apa dia? Alhamdulillah. Nombor 3, muttaba'ah. Maknanya apa? Mengikut Nabi. Mengikut Nabi. Cantik awak ke surau, Allah, Nabi kan suka pakai cantik-cantik tempat semayang. Kan Allah dah pesan suruh pakai cantik-cantik bila datang tempat semayang. Dapat keberkatan. Amboi wanginya abang. Abang kan nak ke surau, nak jumpa dengan jamaah. Kan malaikat suka kalau kita berwangi-wangian di tempat berjamaah. Nampak? Amboi ayah, hari ini serban tak pakai, pakai seluar pendek lagi. Kita kena pergi piknik. Itulah tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Tu cerita lain. Tu orang tua nak pergi ngorek Cikgu Murni lain tuan-tuan. Dia buat sesuatu itu sebab Nabi buat. Dia buat sesuatu itu sebab Nabi suka. Abang makan apa ni? Kurma. Kurma apa ni abang? Ajwa. 7 biji abang? Kan Nabi kata siapa yang makan 7 biji akan hilang racun dalam badannya. Sebab tu abang tak pernah miss 7 hari, sehari 7 biji kurma. Masya Allah. Itulah berkat. Masalah kita hari ni tak nampak keberkatan. Kamu kalau makan kurma banyak, kencing manis kamu naik lah.
Ustaz, kalau Ustaz datang ceramah tiba-tiba hujan tu berkat tak Ustaz? Wallahu a'lam tuan. Kadang-kadang tak berkat tak tu bala tuan. Baik tuan-tuan, setengah orang dia tak mau cari keberkatan tu. Cuba buat sesuatu benda berkat. Salah satunya ialah yang tadi, kurma. Saya pun penyakit macam penyakit tuan-tuan juga. Apa dia? Diabetes. Penyakit kencing manis. Teruk dak tahap Ustaz. Saya insulin tuan-tuan. Insulin. Nak jadi doktor tak sempat. Doktor sendirilah ngap. Tahap insulin. Sejak bila kena kencing manis? Sejak mungkin hampir 20 tahun dah. Keluarga saya, mak saya kencing manis, abang saya kencing manis, saya kencing manis. 3 orang daripada 11 beradik kena kat saya. Alhamdulillah dapat diabetes kencing manis. Nama dia kencing manis. Masalahkah kita kencing manis? Tak ada masalah. Yang masalahnya ialah kena kencing. Yang tu yang masalah besar tu. Setakat kencing manis apa masalah? Minum air masak banyak-banyak, tawar lah kencing tu. Ada orang takut nak makan nasi. Dia kata ni nasi ni kencing manis tinggi Ustaz, gula Ustaz. Tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala bagi pada kita alam ni, yang Allah Ta'ala jadikan pada kita ni semua untuk kita. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang Allah jadikan dalam dunia ni untuk kita. Ni hujan ni berkat hujan ni. Tapi kita diajar hujan ni asid. Kau tak boleh mandi hujan, asid. Padahal di dalam Al-Quran berapa banyak Allah Ta'ala cerita tentang air hujan. Allah Ta'ala kata kami turunkan hujan daripada langit liyutahhirakum bih, supaya dapat membersihkan kamu. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan, supaya menghilangkan gangguan syaitan pada kamu. Wa liyadhhaba wa yuthabbita bihil aqdam, dan supaya dia mengukuhkan kedudukan kamu, tapak kamu di atas muka bumi ini. Wow, hebat hujan ni. Pertama, membersihkan kita. Sebab tu kegemaran saya mandi hujan. Tapi nak ajak tuan-tuan malam ni susah. Tunggu malam sikit. Tak pun kadang-kadang dia waktu petang hujan. Macam sekarang ni cantik lah, hujan dah lebat, waktu ini sedap mandi. Tapi kita diajar jangan mandi hujan, demam. Allah kata hujan tu ubat. Liyutahhirakum bih, supaya kamu jadi kuat, jadi bersih. Hujan tu berkat tu. Saya kalau hujan malam Jumaat, saya tadah. Malam Jumaat saya tadah air dia. Tadah tengah-tengah halaman tu, boh dalam baldi, boh dalam besen. Nanti saya jadikan air minum. Air minum. Ustaz, ada kata tak boleh tadah dekat cucur atap. Kenapa Ustaz? Kalau cucur atapnya bersih, silakan. Orang tua-tua tak bagi cucur atap, kadang-kadang musang berak di atas, orang berak di atas, kita pula tadah di bawah. Minum anak, berkat. Masuk ICU budak tu kan. Tadahlah di mana pun janji bersih. Saya tadah air hujan, siapa yang datang minta ubat, saya bagi air hujan. Sebab dia kata ubat, bersihkan badan kamu dari kotoran. Kemudian kata Allah, hujan itu untuk menghilangkan gangguan syaitan. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Kemudian untuk menguatkan hati kamu dan menguatkan kedudukan kaki kamu. Tuan-tuan di sini sakit saraf, hujan. Ambil air hujan, jadikan dia ais batu. Ambil air hujan, jadikan dia ais batu. Dah beku air hujan tadi, bubur dalam besen, rendam. Yang mana sakit saraf, yang mana sakit gout,
yang mana kaki bengkak, itulah hujan ubat, ada keberkatan. Itulah makna berkat air hujan. Bukan maknanya eloklah ustaz datang malam ni berkat dia. Tiba-tiba hujan, tuan-tuan biarkan dia mengalir. Mandi tidak, tadah pun tidak, apa pun tidak. Di mana yang kata berkat? Baik, buah kurma saya kencing manis, apa saya buat? Allah Ta'ala dia bagikan pada kita alam. Alam ni penuh dengan ubat. Pokok, buah-buahan, daun, hujan, tanah. Tetapi kita tak anggap mereka ini, makhluk-makhluk ni berkat. Kita duk nampak ubat kimia tu berkat, padahal kita makan ubat dia sampai mati. Kadang-kadang sampai bengkak buah pinggang, berkat kejadah apa je. Kenapa tak yakin pada yang Allah Ta'ala bagi? Buah-buahan, daun. Ustaz, bacaan gula ustaz okey? Okey, cantik, terbaik. Apa ustaz makan? Macam-macam. Kadang-kadang saya ambil akar daun pandan, ambil, basuh bersih-bersih akarnya, rebus, minum air. Bacaan 5, bacaan 4, bacaan 6. Alhamdulillah, akar daun pandan. Kadang-kadang saya ambil kunyit hidup. Saya minum air kelapa, ambil kunyit hidup, blend, campur dengan madu lebah, minum. Darah jadi okey. Kita sekarang bila minum air kelapa, jangan minum selalu, lemah tenaga batin, kata dia. Saya tiap-tiap hari minum air kelapa, tak ada pula lemah, tuan-tuan. Mana faham? Faham. Tak faham sudah, tuan-tuan. Yang ketiga, nasi. Nasi tu Allah Ta'ala yang jadikan. Takkan kita nak kata, ni nasi ni paling jahat. Jahat nasi ni, jahat. Bukan jahat, awak yang jahat. Kalau nasi tu penuh dengan gula, awak campurlah benda lain untuk membuang gula dalam nasi. Saya, kalau isteri saya masak nasi, tak nak, ambil minyak zaitun 4 sudu, bubuh dalam nasi yang sedang ditanak. Basuh beras, basuh, letak dalam periuk karan. Ambil 4 sudu minyak zaitun, bubuh. Minyak itu menghilangkan gula di dalam nasi. Makanlah abang weh. Lah. Benda yang paling kita kena tipu sekali ialah santan. Oi, makan santan lemak, kolesterol. Jangan makan santan, jangan makan nasi lemak, tak elok. Siapa kata tak elok? Kalau kau kata ciptaan Allah tak elok, di mana berkatnya ciptaan Allah? Kelapa, santan adalah ciptaan Allah yang asli. Hari ini manusia dimomokkan dengan satu benda. Makan santan tak elok, banyak santan tak elok, nasi lemak tak elok. Padahal nasi lemak lah yang paling bagus sekali untuk kesihatan. Saya setiap pagi makan nasi lemak, tuan-tuan. Nasi yang dicampur dengan santan, dengan bahan-bahan tertentu. Ada timun pada dia, ada ikan bilis pada dia, ada sepotong telur pada dia. Makanlah, dia takkan merosakkan bacaan gula kita. Yang salahnya apa dia? Bila awak tak reti menggunakan ciptaan Allah, awak makan nasi panas-panas. Oh, nasi panas-panas lah sedap. Itulah yang menaikkan gula. Ayah mertua saya, umur dia 87. Kencing manis tak ada, kencing tawar pun tak ada, kena kencing pun tak ada. Apa yang dia makan? Nasi. Sekali makan saya tengok aja. Tapi nasi yang dia makan, nasi sejuk. Nasi sejuk. Dia tak makan nasi panas macam kita. Itulah amalan dia daripada dia muda sampai sekarang 87. Dia imam masjid. Sekarang dah tua dah, dia tak larat dah, dia tak jadi imam lah. Apa kencing manis darah tinggi pun tak ada. Amalan dia ialah nasi sejuk.
Kalau nasi itu panas, bubur dalam peti ais, bagi sejuk. Dah sejuk, kau makan. Ada yang cakap nasi sejuk mana sedap ustaz? Biar nasi sejuk, nanti kau ambil gulai, gulai itu panas. Elok ah. Ini tidak, nasi pun panas, gulai pun panas. Maka badan kita pun jadi masalah. Tuan-tuan yang saya hormati, keberkatan ini ada di mana-mana saja. Salah satu keberkatan itu ada pada buah yang Nabi makan. Nama dia buah kurma. Kalau saya ada duit, saya belilah kurma ajwa. Macam sekarang kurma ajwa di rumah saya banyak, ada 8 kilo. Sebab bulan Ramadan yang lepas, asyik jumpa orang, kurma sedekah. Asyik jumpa orang, orang sedekah kurma. Dengan bangganya ada 8 kilo tuan-tuan di rumah saya. Jadi siapa yang nak makan kurma, datang rumah saya tuan-tuan. Jadi bila kurma ajwa banyak, 7 biji saya makan. Selesai masalah, 7 biji. Kalau saya tengah sesak, 3 biji. Ambil yang ganjil. Sebab kurma ajwa ni mahal, RM160 sekilo. Saya kata dah dulu, lama saya kata dulu, kesan yang tak elok kalau terlalu banyak makan kurma ajwa, boleh rambut gugur. Kesan dia tu kalau terlalu banyak, sebab mahal. Dia botak cepat tuan. Kena sekilo 160, kena 4 kilo, mampus kita. Saya ambil 3 biji kalau tengah sesak. Ada orang kata pula, Ustaz pun sesak. Tuan-tuan, ustaz pun sesak. Tuan-tuan tak ingat cerita Ali Baba punya lapuk? Okey, yang Kasim Baba, Ali Baba tu minta hutang, Kasim Baba bagi surat suruh sign. Kanda, ini surat pajak gadai. Kau ni bikin malu aku sajalah, kata dia. Apa orang kaya pun pergi pajak gadai ke kanda? Apa kau ingat orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang sesak dah. Nampak dia? Tu cerita Ali Baba punya lapuk ni. Kalau 3 biji, apa saya buat? Saya kemam. Kurma ajwa tu saya kemam. Daripada rumah sampai ke sekolah. Sampai di sekolah baru saya telan kurma tu. Bukan saya telan biji tu, saya telan buah dia. Biji saya buang. Dan biji kurma tu pula saya tak buang. Saya simpan, saya bubur dalam mangkuk, saya bubur dalam periuk, rebus dan saya minum air dia. Masya Allah tuan-tuan. Sayang kita tak ambil keberkatan daripada apa yang dicintai, yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk makan sekarang daging proses. Yang kita duk makan sekarang ni daging proses. Kadang jadi burger, kadang jadi nugget. Yang kita duk makan sekarang makanan segera. Mi segera, bahan mi segera. Adik-adik ni bagi mi segera, ramen pula. Oi, bila sebut kurma, wek. Bila sebut mi segera, begini datang. Bila sebut ni, makanlah kurma ni, tak lalu wek, kata dia. Wek bunyi dia. Bila nak dapat dia tuan-tuan? Dan saya nak ajar pada tuan-tuan satu benda yang saya seminggu saya minum 3 kali. 3 kali seminggu. Saya ambil bahan alami. Bahan alami, bahan semula jadi. Saya ambil halia, saya ambil kunyit, saya ambil lengkuas, saya ambil serai. Saya rebus. Kemudian blend dengan 3 biji sampai 7 biji kurma, campur madu, saya minum. Untuk jantung, untuk tenaga, untuk jadi kuat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Walaupun saya ni ada diabetik, walaupun saya ni ada sakit jantung, tapi Alhamdulillah Allah bagi kekuatan. Ada keberkatan bila kita ambil daripada apa yang alami bagi pada kita. Semula jadi. Semalam pagi saya ceramah di Pulau Pinang, Jabatan Pelajaran Pendidikan Pulau Pinang. Malam tadi saya ceramah di balik pulau.
Datang ke KL, jam dekat dengan terowong Menora pukul 1 pagi, 1 jam setengah tak bergerak dekat terowong tu. Janganlah terowong dia runtuh timpa aku pula. Duk cokong dalam tu ni lah. Nak keluar tak boleh, nak jalan sangkut, nak patah balik sangkut. 1 jam lebih. Saya sampai di KL 3:30 pagi. 7:30 pagi saya ada dekat TV Hijrah begitu ni. Berapa jam saya tidur? Mana ada tidur. Saya buat rakaman sampai jam 11 pagi di TV Hijrah. Kemudian saya datang tempat tuan-tuan. Sekarang dengan tuan-tuan, pagi besok pukul 8 ada lawatan ke sekolah saya, ijtima'. Malam besok dekat Jitra. Hari Ahad ada lawatan ke sekolah saya. Hari Ahad malam Senin, Felda Bukit Senggih ke mana ke? Melaka ke apa? Bukit Sengeh ke Senggih ke? Dia tak erti sebut tak? No, kat Melaka. Mana ada? Sibuk. Tapi ustaz tak nampak penat, boleh ceramah, boleh buat. Itulah keberkatan daripada apa yang kita buat. Ambil hak Nabi buat. Yang Nabi suka makan, kita makan. Yang Nabi tak suka, kita pun tak ambil. Dan hasilnya nampak tuan-tuan. Kalaulah makan kurma itu, nampak keberkatan dia. Kalaulah makan habbatus sauda, nampak keberkatan dia. Kalaulah minum minyak zaitun, nampak keberkatan dia. Kalaulah saya makan madu lebah, nampak keberkatan dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita bermahabbah, berkasih sayang, agak-agak macam mana nampak keberkatan berkasih sayang. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, saya nak ajak tuan-tuan berkasih sayang, sebab saya merasai macam mana nikmatnya berkasih sayang. Pagi tadi juruhebah pengacara TV Hijrah tu tanya saya, kenapa ustaz berminat dengan Mahat Tahfiz Darul Quran wal Ulumul Hadis lil Banat ini? Saya cakap, sebab saya pun ada sekolah. Saya pun ada sekolah tahfiz. Saya pun ada sekolah untuk warga mas. Dan saya buat sekolah bermula tahun 2006. Sekarang 2023. Lebih kurang 17 tahun usia sekolah saya. 17 tahun. Adakah saya dapat bantuan zakat? Tak dapat. Adakah saya dapat peruntukan dana kerajaan? Tak dapat. Adakah ustaz dapat duit korporat, yayasan korporat, zakat korporat? Tak dapat. Tak dapat. Adakah ustaz mendapat pembiayaan daripada individu-individu tertentu setiap bulan bagi beberapa ratus ribu kat ustaz? Tak dapat. Pasal apa ustaz tak dapat? Mana saya tahu. Sebab orang Melayu faham, salah satunya tanda-tanda orang kaya ialah datuk. Datuk tu kompong kaya. Dia tak tahu berapa banyak datuk hak apa kedana tuan. Salah satu hak apa kedana hak depan tuan-tuan lah. Dengan sebab dapat title, dan dia kaya, jangan bagi. Dengan sebab apa orang tak bagi? Sebab sekolah dia cantik. Sekolah cantik, asrama cantik, tandas cantik, semua cantik. Ini mesti banyak duit. Yang tu miskin, tandasnya tak ada pintu. Asrama pun tak ada katil pun berlubang. Yang tu miskin. Papa kedana tu. Kadang-kadang yang kita nampak papa kedana tu duit dalam bank juta. Sebab dia nampak miskin, orang sedekah. Yang sekolah yang cantik, dia dapat derma, dia bagi cantik. Dapat derma, dia bagi besar. Dapat derma, dia bagi selesa budak-budak. Yang itulah yang bagus. Dia tak simpan duit. Saya punya perangai yang macam itu. Sebab tu kalau tuan-tuan datang sekolah saya tahun lepas,
Bila datang tahun ini lain pula ni. Bila tuan-tuan datang sekolah saya, nak tengok tandas conteng tak ada, nak tengok pintu tandas tak ada selak, tak ada. Semua cantik. Sebab apa yang orang sumbang gunakan cepat-cepat supaya pahala wakaf dapat pada dia. Saya kata pada pengacara televisyen tadi, tuan-tuan boleh tengok dalam TV, saya cakap sebab saya merasai nikmat berkasih sayang. Saya rasa dengan mata hati saya, dengan zahir saya, bila kita buat sesuatu benda yang baik, berkasih sayang, Allah Ta'ala akan bagi benda-benda yang kita sendiri tak sangka. Apa yang ustaz berkasih sayang di sekolah ustaz? Ada orang yang mak bapak dia, anak-anak dia buang. Anak-anak buang. Sebab apa anak buang? Mak bapak gila. Dia datang sekolah saya, dia tak bagi tahu mak dia tu gila. Ustaz, mak saya ni nak masuk sekolah ustaz, dia minat dengan ustaz. Oh, mak dia gelak tengok saya. Gelak. Makcik nak datang, nak duduk sini ke? Nak, kata dia. Itulah kami ni nak menyampaikan hajat mak kami. Isi borang temu duga apa semua, masuk. Ini rumah makcik, ini pondok makcik, duduklah. Sebulan dia duduk, dia ketawa seorang-seorang, duduk di muka pintu. Orang lain makcik-makcik pondok tutup pintu takut. Apa hal pula orang tua ni? Rupa-rupanya dia tak makan ubat. Bila kita buka beg dia, rupa-rupanya dia ada lesen agung. Begini gambar dia. Hospital. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tahu dia kata apa kat saya? Ustaz, kalau makcik tikam ustaz, makcik tak kena tangkap tau. Lari saya tuan-tuan. Dah ada kad macam tu saya pun lari. Rupanya tak sihat. Dia tak makan ubat. Dan kita tak tahu dia tak sihat. Anak tak bagi tahu. Datang polis, ambil dia, bawa pergi hospital. Hospital telefon kita. Ustaz, boleh ambil dah, makcik ni dah stabil. Doktor, kami ni bukan welfare, kami ni sekolah. Boleh tak pihak doktor hubungi waris? Ini nombor dia. Minta waris ambil. Tuan-tuan, seorang waris pun tak nak ambil. Balik pada kita balik. Pihak Al-Barakah lah yang kena bertanggungjawab. Jadi macam mana kami nak buat? Al-Barakah lah kena pastikan dia makan ubat, dia jangan stres, jangan menstreskan dia. Tak apalah makcik, jomlah. Jaga pula dia. Kak Leha tolong tengok. Dia makan ubat sekian, dia makan ubat sekian, dia makan ubat sekian. Telefon anak dia. Datang ambil mak. Sibuklah ustaz. Datang ambil mak. Ustaz bolehlah hantar ke pusat jagaan orang lain pula. Kita kalau boleh. Datang ambil mak. Ustaz hantarlah mana-mana pun, berapa kos kita orang bayar. Dia orang tak nak bela mak dia orang. Saya tengok makcik ni duduk menung. Masuk kelas pun tidak, semayang pun tidak, duduk menung. Otak tak betul. Tak apalah makcik oi, duduklah sini. Dah makcik tak sihat. Saya pun tak faham. Dia faham ke tidak apa saya cakap? Tak tahu saya tuan. Dia tengok muka saya ni. Ada anak-anak yang macam itu tuan-tuan. Orang macam ni saya jaga. Saya buat silaturahim yang baik dengan dia. Dan saya berusaha pujuk anak dia. Ambil mak hampa. Tu ada satu kes. Ada kes yang kedua. Bawa beg sepasang suami isteri. Isteri satu beg, suami satu beg. Ustaz,
boleh tak bagi dekat kita orang satu bilik, kami nak duduk sini. Saya kata bilik kelamin penuh, yang ada studio, bilik satu situ, tak ada bilik. Itulah tandas, itulah dapur, itulah katil. Tak apa ustaz, janji ada tempat berteduh. Rumah Tuan Haji di mana? Kita orang tak ada rumah. Oh, sebelum ni duduk bawah jabatan ke mana? Ada rumah. Habis tu kata tadi tak ada rumah. Rumah saya dah bagi pada anak-anak. Oh, anak sulung dapat, anak 2 dapat, anak 3 dapat, anak 4 dapat, anak 5 dapat. Oh, kita orang bagi siap-siap. Senang ustaz, tak ada bergaduh kalau saya mati. Oh, kemudian saya pun menumpang rumah anak bongsu. Rumah saya tukar nama dia, anak bongsu saya. Satu hari pihak bank datang rampas rumah saya, sita rumah saya. Saya tanya kenapa? Rupanya menantu saya buat loan, isteri anak dia anak buat loan, cagakan rumah saya, tak bayar ustaz. Anak duduk mana? Kuala Lumpur. Habis tu anak-anak yang lain semua tak ambil tahu ustaz. Habis tu ustaz lah ambil tahu. Astaghfirullahalazim. Sebab tu abang-abang, yang mana ada harta, yang mana ada duit, yang mana ada rumah, janganlah bagi siap-siap masa tengah hidup ni. Senang ustaz, bagi siap-siap, tak ada gaduh. Buat kak. Bila kak bagi siap-siap pada anak-anak, dia orang tak peduli pada kita. Rumah dah dapat, duit dah dapat, emas dah dapat, rantai dah dapat, geran dah ada. Masa tu mak demam pun tak balik. Dia kata nak balik apa lagi, bukan ada harta apa orang tua tu. Simpan untuk kita. Bukan saya kata anak tuan-tuan jahat, tidak. Sebab saya dah jumpa anak-anak yang bila kita bagi harta pada dia, dia jual, dia cagar, dia pinjam alung, dia nak bisnes, suami dia nak bisnes, pakai harta yang kita bagi pada anak kita. Akhirnya tuan-tuan, kita tak ada rumah untuk duduk. Nasib baik ada pencen. Lah dia nyusahkan siapa? Nyusahkan Ustaz Kazim. Ada saya nak halau dah. Itulah pakcik, tua-tua pun bodoh. Saya tak kata macam itu, tuan. Itu P. Ramli je. Dah tahu muka dia muka penipu, yang pakcik percaya buat apa, kata dia. Saya tak gamak cakap macam P. Ramli tu. Tak apalah pakcik, duduklah sini. Saya cari jalan macam mana nak bagi baik dia dengan anak-anak. Itu tugas saya, menyambung silaturahim. Kita damaikan orang. Sampai bila anak-anak ni nak jadi dahaka? Sampai bila anak-anak ni tak dapat doa pada mak bapak? Bila anak ni mak bapak dah benci, di mana ada doa? Lantakkan orang lah. Silap-silap mak tu dah benci sangat, dia doa pada Allah, musnahkan anak dia. Oh, lagi takut. Doa yang mustajab kan 3. Da'watul musafir, da'watul mazlum, da'watul walid ala waladihi. Ala waladihi. Doa musafir, doa orang kena zalim, doa mak bapak pada anak-anak. Doa yang mustajab. Saya tak nak, tuan-tuan. Sebab saya nampak dengan mata saya sendiri, dengan batang hidung saya sendiri, saya nampak doa yang begitu mustajab seorang mak pada anak dia. Mak ni tuan-tuan, dia datang jumpa anak beruban. Mak dah tua, orang miskin, beruban. Orang bagi tahu dekat mak ni, makcik, anak makcik dah datang dekat tengah laut. Mak ni bawa sampan nak tengok anak. Sampai dekat kapal, anak tak mengaku mak. Kanda, siapakah perempuan tua ini ya Allah hodohnya? Kata isteri dia. Kau bukan mak aku dah mati. Tanggang. Kaulah anak aku, tanggang. Saya tengok depan mata saya, tuan-tuan, anak dia jadi batu. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Yang berlakon tu, jadi mak tu nama dia berubah ni. Jin Samsudin tu tanggang. Dia suruh hulu balang jolok mak dia dengan galah. Jatuh mak dia dalam laut.
lemah-lemah terkapar-kapar, naik balik rambut jadi hitam. Masa duduk dalam sampan putih, masa jatuh dalam laut hitam balik. Astagfirullahalazim. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Tu namanya solekkan. Allah, saya tak mau tengok anak macam tu. Cari jalan macam mana nak suruh anak balik ambil mak, buat baik dengan bapa. Memang tuan-tuan sakit hati tau. Memang saya kadang-kadang Allah, tak, yang ustaz sibuk buat apa? Itu jawapan dia. Yang ustaz sibuk buat apa? Itu mak kita orang. Saya kata kalau mak kita orang, kau orang ambil lah mak kau orang. Buat apa saya sibuk bela mak kau orang pula? Saya bahasa kasar je. Tak, yang ustaz sibuk buat apa? Yang ustaz sibuk dengan mak kita orang buat apa? Kalau mak ini mak kau orang ambil lah. Apa pasal aku pula nak bela dia? Daripada anak jadi aku, kira hebat tuan. Petekak tuan-tuan, profesor. Lantak lagi. Sebab saya sayang ke awak. Saya kesian dekat awak. Kalaulah mak mati, awak tak sempat minta maaf macam. Kalau awak mati dulu, tak sempat minta maaf dengan mak macam. Sampai bila? Kalau malu nak datang sekarang, datanglah hari raya, saya kata. Sebab hari raya ni saya buat jamuan pada selepas sembahyang raya. Bawalah anak cucu, mari. Tengoklah mak, tengoklah bapak. InsyaAllah pada hari itu sekecil-kecil hati mak yang terasa, mak takkan sanggup membiarkan anak tak dimaafkan. Kalau anak tu datang minta maaf, datanglah. Datang tuan-tuan. Saya pula baca khutbah. Tuan-tuan dengar, kalau yang mana ada Facebook saya, buka balik khutbah, saya baca khutbah raya baru ni. Dia orang kameraman tu tak ambil gambar orang yang menangis habis tuan-tuan. Menangis habis. Habis-habis sembahyang tu, ada yang pergi peluk mak dia. Ada yang dakap mak dia, ada yang peluk bapak dia. Tugas saya satu je, menyambung silaturahim. Ini kes-kes yang saya jumpa selama 17 tahun saya jaga orang tua-tua. Jadi apa keberkatan dia tuan-tuan? Pertama, orang yang sambung silaturahim, Allah murahkan rezeki dia. Allah lapangkan rezeki dia. Tuan-tuan nak tak surau tuan-tuan ni jadi lapang, jadi meriah, jadi seronok? Jom kita buat program menyambung silaturahim. Dalam surau ni ada 2 orang tak baik. Nama dia Haji Bakhil bin Lebay Kedekut dengan Labu bin Kundur. Macam mana nak bagi baik Labu bin Kundur dengan Haji Bakhil bin Lebay Kedekut ni? Itulah gunanya kebijaksanaan pengurusi, supaya orang yang membenci dalam surau ni datang perasaan kasih sayang. Bila datang perasaan kasih sayang, malaikat mendoakan kita, Allah merahmati kita, akhirnya keberkatan turun. Sebab tu saya tak suka kalau dalam surau kita ni ada unsur-unsur yang membawa pemusuhan. Baru ni di manakah? Orang tanya saya, Ustaz, apa salahnya kita bercakap soal politik dalam surau? Apa masalahnya? Dalam Islam mana ada boleh berpisah politik dengan Islam? Dia merangkumi Ustaz. Saya kata betul. Dalam Islam ada politik, saya cakap. Tak boleh berpisah. Tetapi kena lihat parti politik kepartian lain, saya cakap. Kita tak boleh berpisah dengan politik. Islam tidak boleh berpisah dengan sembahyang. Islam tidak boleh berpisah dengan haji. Islam tidak boleh berpisah dengan Ramadan, berpuasa. Islam tidak boleh berpisah dengan zakat.
Dalam Islam ada zakat, dalam Islam ada haji, dalam Islam ada sembahyang, dalam Islam ada puasa, dalam Islam ada macam-macam hukum. Termasuklah dalam Islam saya kata ada politik. Tetapi benda-benda yang saya sebutkan tadi ada masa dan ada tempat. Dalam Islam tak boleh berpisah dengan haji, tetapi tiap-tiap hari tak boleh buat haji. Tak boleh. Bulan Syawal buat haji. Tak nampak tu haji. Baru balik haji. Ya betul kau. Belum hari wukuf lagi. Saya wukuf awal. Astaghfirullahalazim. Dia ada tempat dia. Namanya Mekah kau buat haji. Puasa Ramadan wajib. Adakah tiap-tiap hari puasa wajib? Tidak. Puasa tak boleh berpisah. Puasa wajib bila? Ramadan sahaja. Kalau kau buat tiap-tiap hari, tak kena tu. Zakat, dia ada nisab, dia ada haul. Tak ada pula orang bayar zakat tiap-tiap hari. Dia bayar cukup nisab, cukup haul, bayar. Begitu juga sembahyang. Dia ada waktu dia. Zuhur, asar. Jangan tuan-tuan buat pula maghrib dengan isyak, dengan zuhur, asar sekali. Bila? Subuh. Habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu satu. 5 dalam satu. Lamanya Tuan Haji sembahyang subuh. Saya hari ni kenduri kahwin anak. Kemudian saya rangkum semua sekali lah. Sebab hari ni sibuk sikit. Jadi buat siap-siap senang kan. Tuhan pun faham kan. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke entah. Jadi kalau sembahyang ada waktunya, haji ada tempatnya, zakat ada masanya, solat ada waktunya. Begitu juga dengan politik. Politik ada tempatnya, ada masanya. Ini tempat berkasih sayang, ini tempat mengeratkan silaturahim. Nama dia apa? Namanya ialah surau masjid. Silakan. Engkau nak politik, pergi sana. Ada setengah orang marah saya. Terpulanglah pada awak. Awak nak marah saya? Ustaz ni apa ni? Pahaman sekular. Sekular kepala otak kau. Saya kata dalam Islam ada politik, tapi ada tempat dia, ada masa dia. Bukan 24 jam sampai dalam surau politik. Datang dekat pintu pagar, dekat pintu sliding. Siapa ceramah tu? Ustaz Kazim. Dia belah mana? Nampak? Nampak? Aku tengok dia punya songkok pun aku tahu belah mana. Astagfirullahalazim. Ya benar, faham? Tak faham sudah. Bila tengok Tok Imam tu belah mana ya? Tengok Tok Bilal. Aku tengok Tok Imam tu, aku minta maaf lah. Aku sorry lah, ini semayang tak tangkap ni tadi. Habis ya tuan. Siapa nak imarahkan masjid kita? Siapa nak imarahkan surau kita? Kalau yang itu belah sana, kalau yang ini belah sana, kalau yang itu belah sana. Cuba kita satu hati. Satu hati. Bukankah kita diajar satu Quran, satu kiblat, satu Tuhan? Satu hati dalam surau, satu hati dalam masjid. Jaga masjid kita, jaga perpaduan kita, jaga silaturahmi kita. Keberkatan turun. Apa keberkatan dia tadi? Rezeki melimpah ruah. Rezeki melimpah ruah. Dengar je nak buat korban, belum umum. Pengurusi saya ambil seekor, pengurusi saya ambil 5 bahagian, pengurusi saya ambil 2 bahagian, berebut nak buat korban. Ada surau 27 ekor, 28 ekor lembu korban. Murah rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau tuan-tuan asyik bergaduh, kambing pun tak ada orang korban. Bukan kata lembu. Kalau ada lembu pun, Allah, lembu dhaif. 3,500. Harga lembu 3,500. Dia turun-turun lori tu, ya Allah, macam piano. Reng, reng. Lembu tu nak turun pun jatuh atas tanah tu, tak bangun dah sampai hari korban. Tak payah nak tolak, tak payah nak rebah. Memang dia rebah sendiri tuan-tuan. Tiup pun rebah. Apa ni? Tapi kalau tuan-tuan sambung silaturahim, lembu banyak, orang yang datang buat kerja korban pun ramai.
perasaan nak menolong akan datang. Sebab apa? Sebab surau kita ini dia ada kasih sayang. Pengurusi orangnya besar, kerjanya besar, orangnya hebat, tapi tak sombong. Bagus. Imam tu balik dari Mesir 18 tahun di Mesir. Dia belajar ke sana? Tak, dia buat nasi Arab. Oi, Masya Allah, alimnya 18 tahun di Mesir, tapi tak belagak. Wah, Tok Bilal tu suara dia muncul dalam radio negeri FM tau. Dia yang duk azan dalam radio negeri tu, dialah. Tapi dia humble punya orang, rendah diri. Berapa tinggi dia? 4 kaki setengah. Oh, nampak tu. Langsung tak sombong, tuan-tuan. Yang kaya turun padang, yang sederhana turun padang, yang B40 pun turun padang. Akhirnya dia datang apa? Dia datang perasaan saling nak menolong di antara satu sama lain. Tapi kalau kita hari ni, ni korban ni siapa ni? Ini grup Hajah Rahmah, Hajah Rogaya, Haji Bidin. Ni tolak tepi lah. Kalau boleh buang-buang ni, dia ni belah sana ni. Jangan ambil lah. Ni tukang sembelih siapa ni? Haji Bidin. Sah ke? Astaghfirullahalazim. Sah ke sembelihan korban dia? Kenapa tak sah pula? Kan dia Islam. Dia lagi pun dia ada kursus dengan Jabatan Agama tu, sembelih. Memanglah ada kursus, memanglah ada CJ, tapi dia buat tangan je tu. Takkan kamu tak tahu kan bendera rumah dia tu? Sudah tuan-tuan. Bila nak datang rahmatnya? Nombor 2, bila kita berkasih sayang tu, apa kita dapat? Doa. Bila kita bermahabbah ni, doa. Berapa ramai yang habis sembahyang maghrib tak doa? Habis salam belah. Dia nak doa untuk dia pun dia tak nak. Bukan dia doa pun, tadah tangan je. Yang baca imam, itu pun tak nak. Imam tu siap pejam mata baca doa tu, Rabbana atina, pejam mata lagi tu, khusyuk. Tu imam letih ke penat ke dia baca doa. Tak ada pula dia ringkaskan bacaan doa. Ya Allah ya Rahman, macam semalam lah, amin. Makmum nak amin pun, nak amin tak amin, nak amin tak amin tak. Adakah kau doa macam kau pesan kedai mamak je apa? Macam semalam, macam biasa Imam ni dengan penuh hormat ta'zim, dia doa untuk kita. Apa kita kena buat? Aminkan saja. Bukan buat apa pun. Tadah tangan, amin. Tu pun ada yang tadah tangan malas. Atas peha tangan ni. Ada yang tak sebut amin pun. Tak sebut pun amin. Ada yang nyembang, dia ambil tangan, tutup mulut. Ada Ustaz Kazim malam ni? Ada. Makan ada? Tak nampak pula. Sudah. Ya betul. Tak ada malam ni makan tak? Ada. Alhamdulillah. Orang amin kau nyembang jadah apa? Tuan-tuan, kita kadang-kadang nak doa untuk kita pun kita tak nak. Tetapi bila kita sambung silaturrahim, malaikat doakan kita. Burung doakan kita yang terbang di angin, di hawa. Ikan di lautan doakan kita. Masya Allah. Tuan-tuan tak mau ke dapat doa pada malaikat? Duduk dalam suasana berkasih sayang macam sekarang. Habis sembahyang tadi salam, kemudian duduk bersila. Orang lain pula sebelah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gugur dosa. Datang rumah anak ke? Tak ada, rumah saya memang sini. Oh, tak pernah nampak awak pun, kata dia. Pasal ada jamuan saya datanglah, kata dia. Astagfirullah. Bukan orang sini lah, di Afrika ni tuan-tuan. Ini tidak. Dah pukul 9 ni. Duduknya daripada 7.20 maghrib. Sekarang dah dekat pukul 9. Tak salam lagi dengan orang sebelah. Datang juga biawak ni. Biawak dia panggil tuan-tuan. Apa kita nak dapat doa pada malaikat? Jadi bila kita dapat doa, yang tu yang nak tu. Ni adik-adik kita ni bukan ada dosa. Bila kita bagi makan pada dia orang,
Bila kita buat baik pada dia orang doa untuk kita. Maka jangan jemu tuan-tuan, bantu budak tahfiz, bantu budak-budak yang baik-baik ni. Jangan rasa kedekut. Sebab bila dia orang makan, dia orang semayang, dia orang doa, dalam hati dia orang tu, terima kasih Pak Cik bagi kami makan, ya Allah, panjangkan umur Pak Cik ni, ya Allah. Allahu Akbar. Berapa banyak kita doa sampai sekarang tak selesai lagi, tak dapat-dapat lagi. Cuba cek tengok, kenapa doa aku tak mustajab? Mungkin kita memutuskan silaturahim. Saya tadi buat rakaman dekat Jawi tu, TV Al-Hijrah tu, dekat Pusat Islam dulu ni, depan Masjid Negara tu. Dia ada pejabat Jawi, dia ada pejabat daftar nikah cerai, semua ada lah di situ. Saya buat rakaman tengah-tengah dataran di Jawi tu, daripada pukul 9 sampai pukul 11 tak habis. Saya kata kat dia orang, korang lain kali kalau nak buat rakaman, buatlah dalam studio. Mana boleh buat rakaman tengah-tengah orang. Kucing bergaduh, wow, wow, bergaduh kucing, kru pergi hambat pula kucing tu. Tengah-tengah buat rakaman, tuan-tuan yang saya hormati, anak pula menangis, wow, wow lah, ambulans pula dah menangis anak ni. Tengah-tengah buat rakaman, Ustaz Kazim, boleh ambil gambar tak? Boleh. Ambil gambar. Dia tak tahu kita ni rakam ke, kita buat apa, dia tak tahu. Janji dia boleh bergambar. Saya tu tengah-tengah gambar tu, ambil gambar dengan makcik ni. Datang satu orang bawa fail. Ustaz, boleh tak ambil gambar? Yang kru kameraman duk tunggu. Boleh. Abang borang apa ni abang? Borang nak kahwin ke? Borang nikah kahwin. Oh, bagus. Alhamdulillah. Abang baru nak kahwin ke? Tak, kali ketiga ni. Ini yang ketiga tadi. Isteri nombor 2 bagi ke? Oh, ini confirm menyambung silaturahim ni tuan-tuan. Sampai 3 dah dapat. Kita hak seorang pun tak boleh ni. Wah, jadi abang-abang kalau nak dimudahkan doa, sambung silaturahim. Nyesal aku datang malam ni, haram jadah betul. Jangan marah saya makcik, saya cerita pengalaman tadi ni. Selama rok dia je. Ini kali ketiga Ustaz, alhamdulillah rezeki. Masya ni abang kena buat cerita ni kalau ada jodoh. Jadi host pula ni. Berapa banyak doa kita yang tak mustajab tuan-tuan. Nak mustajab apa? Dengan adik bergaduh, dengan kakak bergaduh, dengan abang bergaduh. Satu rahim, satu perut ibu, tak bercakap. Kemudian kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa engkau? Abang kenuri kahwin anak, tak pergi. Kakak meninggal, tak ziarah. Sampai hati tu. Hanya kerana masalah tanah pusaka. Saya Ustaz, memang dia abang saya Ustaz. Tapi kalau dia tak betul, saya tak anggap dia abang Ustaz. Halal kalau tanah tu. Kau hanya boleh buat mati pun. Saya tak boleh Ustaz, sekangkang kera pun saya berkira. Tambah ini berkangkang-kangkang Ustaz. 2 ekar tanah ni Ustaz. Sudahlah, bagilah dekat dia. Abang belilah tanah, pergi kat nilai dah. Kat pajam mu ada, pergilah beli. Adakah dengan tanah tu menjadikan kita tak boleh masuk syurga? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan boleh masuk syurga yang memutuskan silaturahim. Bila nak dapat doa tuan-tuan? Kita nak doa pada anak-anak ni bukan ada dosa. Doa pada makcik-makcik tiap-tiap Isnin Khamis puasa. Tiap-tiap hari baca Quran. Ada makcik sehari di sekolah saya tuan-tuan, sehari 1 juzuk. Sehari 10 juzuk, sorry. 3 hari khatam. Namanya Ustazah Azizah. Umur 78. 1 hari 10 juzuk. 3 hari khatam. Tuan-tuan tak nak ke pergi minta doa? Ustazah, doakan saya bagi sihat, doakan saya anak saya nak paksa ni. Dia bukan ngumpat. Habis semayang Quran, sebelum semayang Quran, sebelum tidur Quran, lepas tidur Quran. Quran saya mainan mulut dia. Dia bukan macam kita TikTok tak habis-habis. Tengah semayang pun TikTok.
Oi, semayang weh, tok balik ni. Ustaz, saya tak main TikTok tu, main apa? Lato-lato. Makcik ni TikTok pun tak ada, lato-lato pun tak ada. Allah. Jadi bila saya buat benda-benda ni, doa ni yang saya nak. Sebab saya jahat, saya ni tak baik, saya ni banyak dosa. Jadi kalau ada orang tolong doa untuk saya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa saya. Tuan-tuan, berapa ramai hak dalam surau ni baik-baik. Kita tak tahu apa yang dia buat malam-malam. Mungkin di kalangan tuan-tuan ni orang yang bangun tahajud, kita tak tahu. Dia bukan bagi tahu berdua orang, tapi tiap-tiap malam dia tahajud. Dia hampir dengan Allah. Setengah orang bila tahajud siap bagi tahu. Datang tempat kerja menguap. Ngantuk. Ngantuk. Ngantuk Din baru pukul 9. Semalam kia mulai. Ada setengah orang tuan-tuan, setiap bulan dia infak, dia sedekah pada masjid, dia bayar duit elektrik, dia bayar bil air. Orang datang ambil wuduk, orang datang pasang kipas, pasang aircon, berapa ribu yang datang sehari, dia dapat pahala. Kita tak tahu amalan dia, tapi dia tak cakap pada orang, dia senyap-senyap je bagi. Orang macam ni tuan-tuan yang kita nak doa dia. Kita tak tahu orang yang bela mak, yang bela mak dia lumpuh, basuh berak mak dia, mandikan mak dia, berapa banyak dosa dia gugur, pahala dia dapat dengan sebab dia bela mak, dan Allah kasih pada dia. Orang ni doakan pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak? Kita nak orang yang baik-baik ni yang doakan kita. Maka kalau tuan-tuan nak doa-doa tu sampai pada kita, salah satu caranya ialah silaturrahim, bermahabbah, berkasih sayang. Macam mana cara nak berkasih sayang? Saya tutup ceramah malam ni dengan 4. Pertama, ifsya'us salam, sebarkan salam. Dah, kamu belah sana ke, kamu belah sini ke, kamu boleh belah ke, assalamualaikum. Tolakkan perbezaan ke tepi. Abang jangan bagi salam dengan dia, dia tu belah sana. Abang bagi salam dengan dia, dia tu belah kita. Orang tanya saya, ustaz, betul-betul ustaz ni, ustaz belah mana? Saya jawab, boleh belah. Orang datang nak ceramah, kau tanya pula, ustaz belah mana? Bila nak dapat kasih sayang? Duduk ada dalam ni, semayang ikut saf, rapatkan saf. Masuk dalam surau, assalamualaikum, salam. Masuk je kawasan surau, assalamualaikum. Naik motor je, assalamualaikum. Ini tegak je, salam pun tidak. Kain plekat selak pergi ke peha ni, tegak. Sampai ke surau, amboi, selak pehanya kain plekat, aircon tu dia. Takut stroke haba. Cuba elok-elok naik motor, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan seronok. Kita nak pergi surau berjalan kaki, assalamualaikum Din, mau ke surau. Akhirnya dia datang perasaan mahabbah. Jangan perli dia. Dia duduk basuh motor, kita pergi syarah kat dia. Motor ni tak bawa ke kubur Din, pergilah semayang. Kau tu dah tua Din. Silat-silat kita yang ke kubur dulu. Dia ambil screwdriver, dia tikam kita. Jadikan dia sebagai kawan. Tak payah ajak dia ke surau kalau kita tahu dia anti surau. Tak payah ajak lagi. Jadikan kawan dengan dia. Pasal apa kawan ustaz? Supaya hati bertaut. Nama dia slow talk, nama dia. Apa yang dia suka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji, nak ke mana Tuan Haji? Surau lah, mana lagi? Saja aku nyemak kamu cakap. Manchester kalah ke menang? Rupanya dia tu penyokong MU. Elok lah, sejak Ronaldo tak ada tu nampak dia naik lah sikit kan. Pak Haji ni geng aku ni. Barulah dia seronok.
Ini tuan-tuan, pergi cerita dekat dia Liverpool, mampus lah. Kalau tuan-tuan nak tarik hati orang, ikut kegemaran dia, bukan untuk kegemaran kita. Kalau dia kaki mancing, cerita bab mancing. Lama-lama kita boleh ngam dengan dia. Ni dia kaki mancing, kita kutuk dia pula. Engkau ni pun satu. Kau tahu tak dekat Ion tu, bawah dia tu ada kedai basah tau, jual ikan semua ada. Daripada kau buang masa mancing, baik kau beli kat situ je. Tuan-tuan, lalah dia jahit mulut kita tau. Nak tarik hati orang, cakap sesuatu yang menggembirakan dia. Bila dia dah jadi jinak, jom kita bawa dia ke arah kebaikan. Itulah nama dia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Smart. Hikmah tu maknanya ialah bijak. Hikmah bukan maknanya slow. Ustaz ceramah pun tak ada hikmah. Hikmah bukan slow bang. Kalau slow, siapa yang nak bertahan adik dua orang ni? Kalau saya slow, Islam mengajak kita berkasih sayang. Agak-agak dia orang pergi mana tuan? Dua-dua siku tau. Belah. Sampai sekarang dia orang tak belah. Tu nama dia hikmah. Cara mengajar tu supaya orang faham. Tambah kalau kita mengajar pada budak-budak tadika, kalau stay slow ataupun terlalu ilmiah pada budak tadika. Kalau kamu tengok ke apa satu teori dalam sebuah buku, Charles Muhammad mengatakan bahawa budak-budak tu maknanya faham tuan-tuan. Oi, 15 minit je dia diam. Masuk minit ke-16, dia tengok dekat luar ada kereta Vios. Dia pula 6 tahun, dia cuik kawan dia 4 tahun. Jom, ini dia. Tak benar faham, tak faham sudah tuan-tuan. Sekarang budak 6 tahun boleh naik kereta. Lambat betul tuan-tuan ni, faham tak? Nombor 1, sebarkan salam. Kerana menyebarkan salam itu mendatangkan perasaan kasih sayang, mahabbah. Yang keduanya, wa at'imut ta'am. Jom kita buat kenduri bagi makan. Hari ini ada orang marah, apa ni open house tiap-tiap hari, apa ni open house. Masalahnya tak salah open house, bukan dia buka semua pun, dia buka pintu je nak bagi makan orang. Open house tu bagi makan kenduri. Iyalah, sampai tak sempat nak puasanya apa hal. Open house tak mengharamkan kau puasa. Walaupun kau puasa, puasalah, pergilah kenduri open house. Tuan Haji, jemputlah makan, bihun ada, laksa ada ni. Saya puasa 6. Ya Allah. Tak apa Tuan Haji, duduk kejap, saya tapau kan. Tuan rumah tapau lagi. Awak balik buka puasa Tuan Haji. Terima kasih. Begini awak balik ke rumah. Hoi, ya hoi. Allahu Akbar. Baguslah. Tujuannya berkasih sayang. Orang dulu-dulu semua kenduri. Saya mewakili saudara Razak, nombor 5 Jalan Mutiara ya. Selepas asar dia buat jamuan doa selamat sebab dia nak pergi menunaikan umrah. Dia jemput pada semua jemaah selepas asar ya, rumah Razak ya, saudara Razak. Habis sembahyang asar naik motor, saya akan berangkat lusa. Jadi saya ambil kesempatan sini nak mohon maaf kalau ada tersilap bahasa. Saya nak mohon ampun. Lepas tu kan semua salam dengan dia. Selamat Razak dapat umrah mabrurah insya-Allah. Allah mudah urusan. Salam balik. Mari ustaz zaman sekarang pula dia kata bid'ah. Nabi tak pernah buat kenduri doa selamat. Astaghfirullahalazim. Apa sebab dia buat doa selamat? Pada waktu itulah orang yang musuh dengan dia, orang yang tak suka dengan dia akan mohon ampun. Cantik tak orang Melayu dulu? Nak datang saja-saja minta maaf susah, tapi kalau buat kenduri senang datang untuk minta maaf. Begitulah yang kita buat bila ada open house. Buat
Mudah-mudahan orang yang terasa hati dan kita terasa hati dengan orang dapat menyambung silaturahim dengan sebab kita buat makan. Dan tuan-tuan, janganlah kutuk bila orang datang masjid, surau. Cuba tengok dia tu, ada makan datang, patut hujan lebat tadi, tak ada makan lebur. Jangan cakap macam itu, raikanlah dia. Kita kadang-kadang tak pernah datang surau, tiba-tiba dia datang, kita selalu perkena dia. Din, jadi imam. Allah, engkau baru balik umrah kan, berkat Din, keberkatan Din. Sahaja nak pendajar dia, dia datang bersyukur lah. Akhirnya apa dia buat? Batuk lah. Batuk dari Mekah lagi. Padahal tadi dekat parking motor elok je nyimbang tadi. Tolak-tolak jadi imam, serta-merta batuk je. Tak apa, sembahyang Zuhur batuk pun tak apa, tak ada bunyi Din. Jadi tuan-tuan, kalau jumpa dengan orang macam tu, ya juga suruh jadi imam, senang je. Aku COVID. Senang tak? Tinggal kita seorang je, lain semua lari balik. Jadi nombor 2, lepas ni jom kita bagi makan. Nombor 3, sambung silaturahim. Dan kalau boleh kita mendamaikan, wa aslahu baina akhawaikum. Kita damaikan orang, macam mana boleh baik, macam mana boleh sambung silaturahim. Allah turunkan rahmat pada kita. Dan yang keempat, kalau kita tengok dalam masyarakat kita tak nak berbaik-baik, bergaduh. Baru ni saya selesaikan masalah imam dengan imam. Pengurusi datang lepas sembahyang Jumaat, Ustaz, imam kita seorang sembahyang di sini, seorang sembahyang di luar. Kami pun tak tahu nak damai dengan Ustaz. Ustaz boleh tak damai kan? Allahu Akbar. 2 minggu lepas saya damai kan. Pas sembahyang Jumaat, dua kat luar, saya panggil imam ni, saya panggil imam ni. Menangis-nangis depan, berpeluk-peluk. Sudahlah, benda sikit je. Masalah jadual waktu sembahyang. Punya nak jadi imam, bergaduh tuan. Dah lah, benda sikit. Jumaat baru ni saya tengok dua-dua dah sebelah-sebelah dah jadi duduk dalam sembahyang. Alhamdulillah. Jom kita kena susah hati bila kita tengok jemaah kita tak baik. Jangan kita senang hati. Aku dengar dah bergaduh dah. Elok lah pun. Dulu macam belangkas, sekarang elok. Aku tarik telinga kan. Patutnya ada perasaan, ya Allah, aku takut bila dalam surau kita, dalam taman kita ada bergaduh, Allah angkat keberkatan. Aku takut jadi banjir ke, rosak masyarakat ke dengan sebab kita bergaduh. Jadi bangun sembahyang malam. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Bangun sembahyang malam, baca doa dan sebutlah nama orang-orang yang kita niatkan. Ya Allah, Haji Bidin dengan isterinya asyik bergaduh aja. Hari terbang lesung batu masuk rumah aku, ya Allah, oi. Damaikanlah dia orang. Ya Allah, Pak Bat Tempe dengan Husin Lempoyang bergaduh, ya Allah. Kita bangun tengah-tengah malam, kita minta pada Allah satukan hati orang yang putus silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah ceramah 33 tahun. Dan inilah kali pertama saya datang ke tempat tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak jemput lagi, insya-Allah selepas 33 tahun. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.